Okey, ini pun soalan yang lebih kurang dengan saya juga. Ya. Dia kata di sini Nazri Mustafa kata nak pindah perlembagaan macam mana? Undian pun tak pernah cukup. Tahu pun. Ahli parlimen manjang memunting. Tahu Okey, pun. saya nak kait pula dengan soalan saya. Baik. Di pasaran, di media sosial, bukan main sibuk, ramai yang sibuk ni. Najib dah jadi banduan. Speaker kata kerusi itu tak kosong. Jadi Najib nak kena pi. Adakah banduan itu layak untuk pergi dibawa ke parlimen? Sama juga lebih kurang. Ya. Bukan banduan pun kaki ponting. Jadi apa pandangan Tuan Haji? Satu soalan yang cukup baik. Oh ya. Cukup baik sebab saya hampir terlupa nak menjelaskan perkara tersebut. Kerana tadi kita bezakan pengosongan kerusi Betul. dan bila ianya berkuat kuasa. Ada dua perbezaan. Sekarang ni, walaupun kerusi tak kosong, Najib masih lagi ahli parlimen pekan. Itu tidak bermakna secara automatik dia berhak ke parlimen. Itu dua perkara berbeza. Ini rakyat kena faham. Walaupun Azhar Harun sebagai speaker betul dalam mengatakan kerusi belum kosong, dia tidak kata bahawa Najib boleh hadir ke parlimen. Sebab hadir tak hadir ke parlimen tertakluk kepada budi bicara siapa pula? Pengarah. Penjara. Oh, penjara. Sebab sekarang ni Najib berada dalam kawalan penjara. Penjara yang akan menentukan sama ada mereka mempunyai logistik ataupun keperluan untuk membawa Najib ini ke mahkamah pada masa ke parlimen pada masa persidangan parlimen atau tidak. Itu keputusan mereka. Dan kalau mereka tidak benarkan, maka balik kepada pilihan Najib. Kalau Najib nak cabar keputusan penjara, tak bawa dia ke parlimen, dia boleh cabar di mahkamah. Biar mahkamah buat keputusan. Itu soal lain. Itu soal lain. Jangan kita anggap semata-mata sebab kerusi Najib tu belum kosong, maka dia akan hadir ke parlimen. Jangan lupa. Satu, memang itu budi bicara penjara. Kedua, Najib menghadapi bicara di mahkamah. Pada hari-hari parlimen bersidang, dia kena pergi mahkamah juga dulu. Begitu juga sekarang. Ya. Dan perkara ini yang ketiga ni pernah berlaku. Walaupun tak hampir sama 100% pernah berlaku. Pada tahun 2007, seorang ahli politik DAP dan juga peguam, rakan saya Manoharan Malayalam, DAP pada masa itu dia telah pun ditangkap dengan 4 lagi rakan dia, Hindraf, di bawah ISA, berada di dalam. Tapi pada masa itu dia bertanding dalam pilihan raya tahun 2008, bulan Mac 2008 tak silap saya. Dan dia telah menang Dewan Undangan Negeri Damansara, Selangor. Tetapi beliau tidak dibawa oleh penjara ke Dewan Undangan Negeri Selangor. Dan perkara itu telah berbangkit secara hangat. Tapi keputusan penjara kami takkan bawa. Sebab keselamatan ni adalah tanggungjawab kami. Kami tidak boleh sewenang-wenangnya bawa ke sana, bawa ke sini. Jadi, walaupun seorang tu kerusi dia adalah masih kekal, tapi itu tidak berhak dia dengan automatik boleh pergi ke parlimen. Itu budi bicara penjara, ya. Jangan salah faham. Ramai yang mengatakan macam mana nak bawa banduan dengan gari dia duduk dalam parlimen. Come on. Penjara belum pun katakan. Sekarang Najib kena buat permohonan. Parlimen akan bersidang pada 3 hari bulan Oktober, ya. Ya, betul. Oh, saya ingin hadir. Biar dia buat permohonan dulu. Penjara akan jawab. Kalau saya jadi penjara pun saya akan kata tak logik. Saya nak bawa awak. Bukan setakat Black Maria nak pergi sana, nak bawa lagi warden duduk sebelah awak. Kerusi siapa nak suruh kosong untuk 2 warden duduk sebelah awak? Gelap pula awak. Ini logik. Apa akan berlaku sekiranya keselamatan awak terganggu di situ? Macam mana pihak penjara nak jawab? Betul. So, biar pihak penjara menjawab permohonan dia. Dan kalau dia tak puas hati, maka dia boleh cabar di mahkamah. Biar mahkamah buat keputusan mengikut konsep perundangan dan keadilan. Adakah semata-mata sebab awak memegang kerusi lagi, belum terkosong, awak berhak untuk pergi? Sedangkan bila ada parlimen bersidang, tak pernah pun dulu awak pergi. Berapa ramai MP yang pergi? Betul. Itu yang paling terbaik. Kenapa rakyat tak tanya soalan tu? Berapa ramai MP yang pergi setiap kali persidangan prosiding parlimen? Dan sekarang ni bila Najib tak kosong, baru awak nak tanya, oh Najib boleh pergilah, mampulah kita. Come on, janganlah emosi. Ya? Jangan ikut
ketaksuban politik, ada proses perundangannya. Biar Najib buat permohonan, biar penjara membuat keputusan, dan kalau Najib tak puas hati, biar dia bawa ke mahkamah dan biar mahkamah yang membuat keputusan. Najib suka tak suka, dia kena ikut keputusan mahkamah. Kelak nanti. Nah, walau apa sekalipun, saya rasa sebab dah sentuh penjara, saya nak nyatakan perkara ni. Penjara ni tanggungjawab utamanya adalah untuk menjaga dan menentukan hukuman yang dikenakan oleh mahkamah dilaksanakan dengan betul dalam mengambil kira keselamatan orang banduan itu sama. Ini saya kena sentuh sebab ramai yang telah tanya, ramai yang telah bersoalkan betul atau tidak Najib sebenarnya berada di dalam penjara. Sama ada betul atau tidak. Elok tu pun. Saya pun nak tanya Cepu Mas tu soalan terakhir. Ya. Bagi saya, kalau kita mempunyai asas atau mempunyai kepercayaan yang ada unsur-unsur kebolehpercayaan, maka kita wajar tampilkan persoalan-persoalan tersebut. Tapi apa yang saya nampak, perkara ini lebih tertumpu kepada sifat-sifat berdendam, sifat-sifat tak puas hati. Kalau boleh nak simpan Najib ni dalam gua terus, tak bagi dia makan minum, itu tak adil. Kenapa saya nyatakan macam tu? Sebab pada hari pertama selepas keputusan Najib keluar 23 Ogos, sudah ada pihak pemberita tanya saya benda yang sama. Iaitu bolehkah dia dibawa pada hari esok tu, dia dibawa dalam van SUV special ke mahkamah untuk kes 1MDB. Bolehkah macam tu? Bolehkah dia pakai kot dan tie ke mahkamah? Bukankah itu hak keistimewaan yang diberi melampaui 2 darjat? Tidak. Saya dah jelaskan, boleh baca dalam surat khabar NST pada 25 Oktober, saya minta maaf, 25 Ogos saya dah nyatakan perkara itu, tapi secara ringkas di sini saya nyatakan Najib ni adalah bekas Perdana Menteri. Betul. Bekas orang yang membuat keputusan kerajaan. Ya. Semestinya ramai orang yang tidak puas hati dengan keputusan masih marah dengan dia. Yang mana yang suka memang seronok dengan dia. Dan di penjara yang ada beratus ribu orang di situ, ada antara mereka mempunyai fahaman politik masing-masing. Ada antara mereka mungkin menghadapi hukuman kerana berada dalam keadaan ekonomi yang mereka tuding jari kepada kerajaan pada masa itu. Dan bila mereka tahu Najib Razak dalam penjara, kalau Najib Razak dibiarkan bersama dengan mereka, keselamatan Najib Razak akan terancam. Sebab itu saya dah nyatakan sebelum ini, layanan memang berbeza, tapi tidak bermaksud istimewa. Layanan berbeza bermaksud Najib diletakkan di tempat berasingan supaya keselamatan dia tidak terganggu. Kalau keselamatan dia terganggu, penjara pula akan ditanya nanti macam mana ada kecederaan kepada Najib. Sebab itu pada 8 hari bulan September, bila ramai bangkitkan betul ke dia diberi satu banglo lah, diberi makan lain lah, saya percaya pihak penjara telah keluarkan kenyataan tidak ada layanan istimewa. Ya, dia diberikan sel berasingan disebabkan keselamatan yang saya cakap tadi. Dan jangan kita lupa, Najib Razak kena turun naik mahkamah hampir setiap hari. Apa masalahnya kalau sel berasingan? Dia tak payah pun melalui kuarantin tempat lain. Sebab pihak banduan yang pergi keluar, masuk balik, dia ada sistem kuarantin tertakluk 3 hari, 5 hari, whatever it is. Kalau Najib hari-hari nak pergi, pergi mahkamah hari ni, balik 3 hari kuarantin, mahkamah pun tak boleh pergi. Tak masuk akal. Jadi diberi tempat asing. Tempat asing tak bermaksud istimewa, supaya tak menjejaskan urusan-urusan lain. Tapi bila diberi tempat asing, ramai yang lompat mengatakan istimewa. Itu bagi saya tidak begitu adil sebagai rakyat, menuding jari terus kepada pihak penguatkuasa. Kalau pihak penguatkuasa tidak keluarkan kenyataan, saya boleh faham. Tapi pada 8 September, pihak pengarah penjara Kajang keluarkan kenyataan mengatakan dia tiada layanan istimewa. Ya, dia ada layanan khas, iaitu sel berasingan kerana keselamatan dia. Walau apa sekalipun, saya syorkan kepada pihak penjara Kajang untuk keluarkan kenyataan lengkap. Adakah dia diberi apa-apa keistimewaan lain dalam sel dia? Walaupun saya yakin tidak. Tapi biar pihak penjara jelaskan. Adakah dia memberi makanan-makanan seperti udang galah dan sebagainya yang pernah berlaku kepada VVIP lain sebelum ini. Tapi saya percaya penjara pun dah
lebih matang. Akhir kata tentang pakai kod, pakai tie, saya dah sentuh sebelum ni. Tak masuk akal seorang yang biasa pergi mahkamah untuk 4 tahun, pakai tie, pakai kod, bila jadi banduan kita mengatakan dia tak boleh pakai, tak boleh pakai kod. Tak masuk akal. Kita tak boleh minta dia pakai baju tidur pula pergi ke mahkamah. Memang biadab kalau itu permintaan kita. Itu adalah pakaian ruji dia sebelum itu. Mungkin saya tak pakai kod tie berjalan kat tengah pekan, tapi tak bermaksud bahawa baju macam ni dan seluar macam ni saya tak boleh pakai kalau saya datang dari penjara sekalipun. Tidak. Itu pun kita kena pegang pada keadaan yang betul. Akhir sekali, kenderaan. Kalau dia dah kat sel dia, kenderaan yang dibawa tak semestinya lah sama dengan kenderaan orang lain. Kalau bawa kenderaan orang lain, berlaku apa-apa terhadap bekas pemimpin, apa orang nak jawab? Ini bukan soal Najib. Kalau ada seorang bekas polis, bekas tentera, mungkin bukan tentera, bekas SPRM, bekas kehakiman yang ada dalam penjara, mereka diberi layanan berbeza demi keselamatan mereka, bukan untuk memberi keistimewaan. Ya, bukan untuk memberi keistimewaan. Ada juga isu dibangkitkan, bagaimana pula tak pernah tengok dia pakai dalam baju penjara. Pokoknya di sini, itu tertakluk kepada pihak penjara. Sama ada nak benarkan ditukar baju di dalam penjara sebelum dia naik kenderaan tersebut, di dalam kenderaan ataupun di mahkamah. Kita minta pihak penjara jelaskan. Tapi memandangkan kita tak pernah tengok Najib pakai baju penjara, tak bermaksud dia tak pakai. Lagi pula dia dekat sel sendiri. Saya tak nampak pelik kalau Najib dibenarkan menukar baju penjara kepada baju biasa sebelum naik kenderaan. Kenapa perkara seperti ini dijadikan isu? Kononnya itu menjadi isu Undang-Undang 2 darjat. Kenapa kita sendiri menampilkan persepsi yang salah? Bagi saya ini tidak begitu adil. Ya, kita memang perlu orang yang bersalah dihukum. Beliau sedang dihukum. Biar pihak pelaksana hukuman melaksanakan yang terbaik. Tapi mungkin sebaik-baiknya untuk mengelakkan persepsi-persepsi negatif, Ketua Pengarah Kajang mahupun ya lebih elok kalau Menteri Dalam Negeri, walaupun mungkin kalau dia cakap orang tak percaya, keluarkan kenyataan yang lengkap. Sekian.